Apa itu pendapatan? Pendapatan ni merupakan top line, benda yang pertama sekali yang kita akan discuss. Hai, hari ini saya nak bercakap berkenaan personal finance, mengurus kewangan diri. Personal finance melihat bagaimana seseorang individu tu mengurus kewangan dia. Bila saya cakap mengurus kewangan, dia melibatkan cara mengurus pendapatan, urus perbelanjaan dan adakah simpanan yang masih lagi boleh dibuat. Jadi bila kita urus kewangan ni, kita akan tanya, berapa banyak yang kita nak spend bulan ni? Berapa banyak duit nak keluar bulan ni? Berapa banyak duit nak keluar untuk entertainment, untuk insurance bulan ni? Berapa banyak duit yang kita nak simpan bulan ni? Jadi kenapa kita buat personal finance ni? Kenapa kita nak urus kewangan diri kita? Saya salah seorang instructor di Ilhami. Saya mengajar kursus perakaunan dan juga mengurus kewangan syarikat. Jadi kita lihat pada level syarikat, kenapa kita nak urus kewangan perniagaan tu? Supaya perniagaan tu boleh sustain lagi pada masa akan datang. Sama juga konsep dia dengan individu. Kenapa kita nak urus kewangan? Supaya kita ada kewangan yang mencukupi untuk masa akan datang. Terdapat 5 areas personal finance ni. Yang pertama adalah income, yang kedua expenses, yang ketiga savings, yang keempat protection dan yang kelima investment. Tapi hari ni saya nak bercakap dengan 3 bahagian, 3 area yang utama, iaitu pendapatan, perbelanjaan dan juga simpanan. Apa itu pendapatan? Pendapatan ni merupakan top line, benda yang pertama sekali yang kita akan discuss, iaitu duit yang kita terima, sama ada daripada gaji, ataupun komisen, ataupun dividen, ataupun keuntungan daripada pelaburan kita, ataupun duit yang kita terima daripada kerja part time kita dan lain-lain. Yang kedua adalah perbelanjaan, duit keluar kita, duit yang kita keluarkan untuk bayar sewa, bayar bil elektrik, bayar duit rumah, bayar duit kereta, beli barang dapur dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah simpanan, bila kita punya pendapatan lebih banyak daripada perbelanjaan. So kita ada surplus money untuk kita buat savings. Savings pun ada beberapa kategori yang kita boleh pecahkan. Kadang-kadang kita nak buat savings for emergency. Kadang-kadang kita nak buat simpanan sebab apa? Simpanan untuk kita travel, simpanan untuk pelaburan, simpanan untuk kita buat umrah. Baik, so macam mana kita nak mula urus kewangan diri ni? Kita akan mula dengan perkara yang paling asas, iaitu merekod. Yang menariknya, saya akan kongsikan satu template secara percuma bagaimana anda nak mula merekod kewangan diri anda. Jom, saya tunjukkan. Baik, ini adalah template yang saya nak bagi kepada anda secara percuma. Template macam mana kita nak urus kewangan kita. Jadi mula-mula macam saya cakap, kita perlu rekod dulu apa-apa transaksi kewangan yang kita buat. So, biar saya tunjukkan dulu features-features yang ada pada template ni. Dekat sini kita boleh tengok berapa banyak jumlah tahunan kita punya income, savings dan juga perbelanjaan. Dan kemudian kita boleh tengok ada tak duit lebih yang kita boleh simpan lagi, extra savings yang kita ada. Dan kemudian kita boleh nampak monthly cash movement daripada Januari sampai Disember. Sama ada kita punya cash meningkat ataupun menurun. Kenapa saya letak cash? Ingat, cash is king. Cash sangat penting. Pada tab yang seterusnya, dekat sinilah kita akan merekod kita punya transaksi kewangan. Right, saya pecahkan kepada 3 bahagian. Yang pertama, income, pendapatan kita. Yang kedua, savings. Dan yang ketiga, expenses. Jadi bila kita dah dapat semua, dah isi ke semua maklumat-maklumat, kita akan dapat lihat summary dia. Berapa banyak kita punya cash flow. Sebagai contoh, saya tunjuk dekat sini. Ini adalah savings yang kita buat monthly. Sama dengan savings yang kita buat dekat atas ni. 1000, 1000, 1100. Bawah ni pun sama juga. 1000, 1000, 1100. Dan kita boleh lihat sama ada kita boleh lagi menyimpan ada extra savings atau tidak. Alright? Macam bulan April tiba-tiba ada satu ni merah. Maknanya kita dah terguna duit savings kita. Sebab apa kita guna duit savings kita? Mungkin ada emergency. Okay? Mungkin kereta tiba-tiba rosak. Tiba-tiba rumah nak kena renovate. Dan kita tak take into account pun sebelum ni. Kemudian, dekat bawah ni kita dapat lihat berapa banyak net cash flow kita. Sama ada setiap bulan duit masuk ataupun duit keluar.
Dan dekat sini adalah baki tunai kita daripada tahun lepas. Kita bawa kepada hadapan dan kita akan tambahkan dengan net cash flow ni, kita dapat lihat berapa banyak balance duit yang kita ada. Okey, jadi macam mana nak dapatkan template percuma ni? Terdapat link pada description, jangan lupa klik. Bila anda klik link tersebut, anda akan pergi dekat page ni, dapatkan template secara percuma. Alright? Dan macam mana nak dapatkan template tu? Hanya isi nama dan email anda. Sebenarnya, template yang saya bagi ni bukan sekadar satu template, tetapi dua template. Yang pertama, saya bagi template pengurusan kewangan. Dan yang kedua, saya bagi template tarikh penting di dalam perniagaan. Bonus saya bagi. Jadi, lepas dah isi nama dan email, anda akan dapat akses kepada dokumen tersebut. Cuma download saja. Right click, download. Bila anda dah download dan bila anda buka, anda akan nampak benda ni kosong. Sebab apa kosong? Sebab tak ada apa-apa transaction lagi yang direkodkan. Jadi, nak rekod ni sebenarnya bukan perkara yang mudah. Sebulan, 2 bulan, mungkin kita istiqomah. Boleh buat. Start bulan ketiga, tiba-tiba rasa malas nak buat. Jadi, kalau nak istiqomah, nak betul-betul urus kewangan, kena berdisiplin. Alright. So, macam mana nak mula? Kita pergi kepada tab monthly budget. Dekat sinilah kita akan rekod kita punya income, savings dan expenses. Saya ada soalan untuk anda. Macam mana nak mula? Kita nak rekod income dulu ke, savings dulu ke, expenses dulu? Okay, let's try to be realistic. Ada setengah orang kata bila dapat income, kita kena ketepikan dulu duit untuk savings dan juga baru berbelanja. Tak salah. Untuk setengah orang mungkin betul, tetapi saya lagi prefer macam ni. Bila kita nak buat budgeting, kita perlu listkan ke semua komitmen-komitmen kita. Duit kereta kita memang kena bayar. Kita berhutang dengan bank, kita kena langsaikan hutang dulu. Duit sewa rumah sebagai contohnya, kita kena bayar. Duit elektrik, duit bil Unify sebagai contohnya. Benda-benda ni memang komitmen yang kita kena keluarkan. Jadi saya suggestkan listkan dulu kita punya komitmen-komitmen ataupun obligation yang kita kena buat ni. Let's say sekarang kita pada bulan Januari. Kita pergi kepada expenses dan pada expenses ni ada beberapa bahagian yang saya letak untuk perumahan, transportation, daily living, okay, macam kita beli barang dapur, kita pergi makan kat luar, kita beli baju, entertainment, untuk kesihatan kita, percutian, donation dan others. First, kita listkan komitmen kita dahulu. Sebagai contoh, kita menyewa. Tiap-tiap bulan kita kena bayar sebanyak 700. Contoh Kemudian kita ada duit internet. Kita kena bayar sebanyak 150. Bulan-bulan memang kita kena bayar. Right? Jadi kita ada bayaran untuk kenderaan, duit monthly, duit kereta kita 200.5 sebagai contoh. Okay, lagi apa lagi? Benda-benda yang memang kita kena bayar. Contoh kalau ada ambil insurans, tulis berapa banyak duit kita keluar untuk insurans, RM50 sebulan sebagai contoh. Alright. So sekarang ni kita dah ada perbelanjaan sebanyak RM1,150 yang kita memang tak boleh lari. Yang memang kita kena bayar benda ni. Kita kena keluarkan duit kita. So sebanyak RM1,150. Dan RM1,150 ni memang akan ada tiap-tiap bulan. Melainkan kita dah langsai, kita dah settle. Kemudian barulah kita masukkan berapa banyak income kita. Contoh gaji bulanan kita adalah sebanyak RM4,000. Kita tulis sini RM4,000. Dan kalau ada apa-apa pendapatan lain lagi, tulis dekat sini. Dan saya ada berikan beberapa ruang kosong. Income yang kedua, income ketiga, income yang keempat dan income yang kelima. Just tulis. Contohnya income kedua kita buat bisnes kecil-kecilan, jual biskut. Jadi kita buat dekat sini. So let's say untung bulan ni sebanyak 350. Jadi kita catatkan berapa banyak kita dapat. 350. So sekarang ni baru kita boleh tentukan berapa banyak savings yang kita nak buat. Ingat tadi kita ada komitmen. Kita ada komitmen sebanyak RM1,150. Ini yang memang kita kena bayar. Komitmen ni tak termasuk lagi duit kita nak makan apa semua. Tu tak termasuk lagi, ingat. So sekarang ni kita ada net sebanyak RM3,200. Income kita tolakkan dengan kita punya perbelanjaan ni. So kita ada sebanyak RM3,200. Right? Kita budget ni budget. So sekarang bila kita dapat
pendapatan daripada bulan Januari, kita ketepikan untuk savings. Sebagai contohnya, memang kita buat saving RM100 sebulan. Bulanan kita buat saving RM100. Dan kita juga ada menyimpan untuk kita buat pelaburan sebagai contoh, ataupun memang kita ada buat simpanan untuk pergi umrah sebagai contoh. Kita tulis dekat sini apa tujuan kita menyimpan. Dan kita ketepikan siap-siap RM50 untuk pelaburan dan RM50 untuk pergi umrah. Dan kemudian barulah kita pergi pada bahagian expenses. Okay, kita tuliskan berapa banyak duit yang kita incur pada bulan ni. Benda ni dibuat pada hujung bulan bila kita dah dapat gaji dan bila kita dah berbelanja. Jadi sebab itu kita merekod. Kita bukan buat projection, kita merekod apa yang dah berlaku. Bila dah rekod semua, kita perlu letak berapa banyak duit yang kita ada. Waktu mula-mula kita buat ni saja. Contohnya, bila anda dah download template ni, setakat ni anda ada duit dalam bank sebanyak RM5,000. So tulis dekat sini RM5,000. Jadi sekarang, pada bulan Januari contohnya, anda ada duit sebanyak RM8,200. Mana datang RM8,200 ni? Daripada pendapatan anda, okay, and then savings anda, dan anda tolak ke semua perbelanjaan anda pada bulan Januari. Duit kereta, duit rumah, apa semua. Dan ni saya tak masukkan lagi duit makan. So sila rekod berapa banyak yang kita dah berbelanja untuk duit beli barang dapur, beli makanan, apa semua. Just key in sahaja. Alright, dan pada setiap kategori ni saya ada beri 2 extra item untuk kita tambah. Right, dan macam biasa kalau nak tambah lagi, just right click dan insert. Sekarang, bila kita dah rekod ke semua transaksi kewangan kita, kita punya income, kita punya perbelanjaan, barulah boleh kita tengok kita punya cash flow movement dan macam mana behavior kita berbelanja tiap-tiap bulan. Dan daripada sinilah, baru boleh kita buat decision macam mana kita nak manage, macam mana kita nak urus kewangan kita pada masa akan datang. Daripada past record yang kita dah buat, kita analyse dan kita cuba ubah untuk dapatkan kewangan yang lebih mantap. Alright, semoga template yang saya bagi secara percuma ni memberi manfaat kepada anda. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.